bersama saya pada hari ini, kita nak ucapkan tahniah dulu kepada pengurusi Felda yang baru, Datuk Seri Ahmad Syabrici. Apa khabar, Datuk? Baik, terima kasih. Sihat Datuk Rahman. Saya pun nak ucap tahniah juga sebab semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika dalam ucapan dia di Hari Peneroka Felda semalam beliau telah mengumumkan tentang peruntukan sebanyak 8.3 bilion ringgit untuk membantu Felda. Dan daripada 8.3 bilion ini, peneroka Felda akan mendapat manfaat. Pelupusan hutang sebanyak 80%. Tiba-tiba pula hari ni kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri ke-8. Dia kata dia dah umumkan dulu. Lepas tu datang pula Menteri Pendidikan dulu zaman dia, Razi Jidin, pun mengeluarkan kenyataan mengatakan PM10 mengeluarkan kenyataan tidak merujuk kepada fakta. Jadi hari ini saya rasa kita bawa orang yang paling layak untuk membicarakan tentang isu Felda ni. Siapa sebenarnya yang menyelesaikan masalah peneroka Felda? Adakah PM8 ataupun PM ke-10? Silakan Datuk Seri. Sebenarnya kenyataan PM ke-8 tu cerita tak habis. Cerita tak habis. Cerita tak habis. Betul tahun 2021 diumumkan. Diumum saja. Diumumkan. Hutang peneroka pada Felda dilupuskan. Jadi Felda lupuskan. Tapi Felda terbeban. Macam mana cara Felda melupuskan? Dia lupus tak payah kutip lah. Sebab hutang dulu, hutang masa lama-lama dulu, hutang. Maknanya Felda absorb hutang tu. Tapi macam mana Felda nak absorb hutang sedangkan nilai itu besar? Ya, betul besar. Dan ada satu lagi macam mana kaedah perkara yang saya nak beritahu lagi. Perkara yang besar lagi yang berlaku selepas itu ialah Felda nak ambil alih FGV. Nak ambil alih dengan membeli saham-saham yang ada dalam pasaran. Dan untuk ambil alih itu ia memerlukan dana sebanyak lebih kurang 9.9 bilion. 9.9 bilion. Macam mana nak dapat 9.9 bilion? Pinjam dari sukuk. Sukuk ni ialah penerbit sukuk yang asasnya dua saja penerbit sukuk, iaitu daripada KWSP dan juga Maybank pada waktu itu. Jadi macam mana Felda nak bayar sukuk ni? Dah dapat saham semua, tujuannya nak miliki sepenuhnya FGV, tapi sampai sekarang baru dapat 80%. Terima kasih. Dapat 80%. Jadi nak bayar ini memerlukan sekurang-kurangnya 1 bilion setahun. Memerlukan 1 bilion setahun. Felda berdasarkan daripada pendapatannya, daripada sama ada torehan, daripada ladang dan sebagainya, tak akan mampu untuk bayar. Betul pada waktu itu saya dipahamkan dah dibuat janji, tak apa kerajaan akan bayar. Tapi sepatutnya Muhyiddin yang janji. Kerajaan bayar. Saya tak tahu itu apakah keputusan kabinet dan sebagainya. Tapi sampai waktunya duit itu tak sampai. Bila kita cek sebenarnya tak ada proper, tidak ada perjanjian hitam putih antara pihak Felda dan kerajaan. Dia main sebut je. Dia sebut saja. Mungkin diluluskan di sana, tapi jaminan kerajaan tu mesti ada, bahawa kerajaan akan bayar. Dia sebut 1 bilion masa Hari Peneroka juga 2021. Pada waktu itu dia kata kerajaan akan bagi jaminan. Saya tak tahu apakah ini keputusan kabinet dan sebagainya untuk bayar. Tapi oleh kerana tidak ada perjanjian, sekarang ni tak ada sebarang pembayaran dibuat. Tak ada pembayaran dibuat. Sepatutnya dia bayar 1 bilion setahun. Dibayar setahun. Untuk masa tu dia kata untuk 10 tahun. Jadi sebab itulah apabila sampai sebelum Hari Peneroka, perkara ini kita cek mana duit tu. Macam mana Felda nak hidup kalau nak 1 bilion dia nak kena bayar pinjaman sukuk tadi. Tapi Alhamdulillah Perdana Menteri ke-10 kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum Hari Peneroka
dia selesaikan dahulu membuat perjanjian. Sekarang baru ada perjanjian. Baru ada perjanjian. Sebelum tu duduk sembang je. Sembang saja. Sembang saja. tak terima bayaran pun. Tak terima bayaran pun. Jadi sedap je. Sedap. Semua orang boleh sembang tu. Itu saja. Sekarang ni perjanjian dah dibuat. Barulah dibuat oleh kerajaan sekarang dan membolehkan kerajaan membayar kepada Felda 1 bilion. 1 bilion setahun setahun supaya dapat membayar pinjaman suku. Jadi, bayar pinjaman suku yang akhirnya membantu Felda yang telah bersetuju untuk membeli melupuskan 80% daripada hutang Felda. Ini nak kena jelas ni. Sebab bayangkan kalau Felda hasilnya apa sebagainya nak bayar 1 bilion, apa yang ada pada Felda? Nak bayar staff, nak bayar keperluan-keperluan penuka, nak selesaikan hal-hal yang nampak kecil, tapi kita dah banyak perkara yang perlu diselesaikan oleh Felda. Memanglah Felda akan terdesak kalau kerajaan tak membantu untuk membayar kepada Felda bagi menyelesaikan soal pinjaman lama dulu. So dalam erti kata lain ni, kerajaan lama ni banyak duk sembang lah. Hari ni walaupun mereka ni sudah diisytihar sebagai kerajaan gagal, satu dunia ni dah tahu dah kerajaan Muhyiddin kerajaan gagal. Hari ni bila nak berhadapan dengan pilihan raya ke-6 ni, dia sembang lagi sekali. Betul. Dia sembang lagi sekali. Dia kata dia nak lakukan pembaruan di Selangor. Jadi saya tertarik dengan ucapan Datuk Seri semalam ketika gelombang merah biru. Biasa Selangor ni merah kuning. Tapi semalam dalam ucapan Datuk Seri Syabri Cik, yang juga merupakan pengarah strategi komunikasi Barisan Nasional, semalam Datuk Seri ada menyebut tentang jangan kelantankan Selangor. Boleh Datuk Seri ulas sikit, sebab orang-orang di Selangor ni ada juga yang terpengaruh dengan mak sembang. Yalah, bila kawan-kawan dia kata Kelantan lebih baik daripada Selangor. Dia kata ikutlah cara Kelantan, ikutlah cara Terengganu. Saya malu, saya orang Terengganu lah juga. Ramai orang Terengganu, orang Kelantan datang kerja sini sebab sana tak ada kerja. Selangor banyak pekerjaan. Betul. Selangor kadang-kadang ada masalah air. Bukan tak kan banyak tempat lain pun ada masalah air. Tapi bukan sepanjang masa. 33 tahun tak selesai. Cerita Islam ambil air semayang pun susah, nak mandi hadas pun susah, bersuci pun susah. Kerana tak selesai soal air. Tapi dia kata dia lebih baik pada Selangor. Jadi ini tak terima akal. Sebab itu kita beritahu pada kawan-kawan Selangor. Kalau masa dulu BN cakap dia nak ni, kerana BN ada rekod di Selangor. Banyak asas-asas infrastruktur yang ada dulu, yang ada sekarang ni asasnya daripada BN. Bolehlah kita cakap sikit. Walaupun kita akui sepanjang masa di bawah kerajaan Pakatan Harapan semuanya berjalan dengan baik. Okey, tapi kita rasa kita ada asas. Tapi kalau kawan-kawan dari PAS yang nak kelantankan Selangor ataupun bersatu yang tidak ada rekod dalam pentadbiran negeri ke kerajaan persekutuan yang memberangsangkan nak mengatakan dia akan bawa perubahan kepada negeri seperti Selangor, itu susah untuk diterima, tak masuk akal. Mereka mungkin bersandarkan Azmin Ali saja. Tetapi pada hakikat dan realitinya, semenjak Selangor sudah tidak lagi dikepalai oleh Azmin Ali, dari segi foreign direct investmentnya meningkat dengan mendadak. Dari segi kata orang tu dia punya pertumbuhan ekonomi menyumbang hari ni, pertumbuhan ekonomi di Selangor ni menyumbang 1/4 kepada KDNK, daripada KDNK negara ni keseluruhan dia. Cuba bayangkan kalau lepas ni Selangor jadi macam Kelantan. Barai Datuk Seri, barai. Bukan kita nak rendah-rendahkan. Bukan nak rendah-rendahkan. Tapi biarlah
timbul akal. Selangor ni masalah tak ada air sekali-sekala tu. Okey. Ada. Tapi tak adalah sentiasa mandi pakai air ais. Tiga. Kalau 33 tahun tak selesai, berat. Waktu kalau kata, tapi alhamdulillah apa ni, Datuk Seri Anwar telah mengumumkan, walaupun yalah Kelantan ni bukan negeri kita kan, bukan negeri yang bersama dengan kerajaan perpaduan. Mula-mula beliau umumkan 1 bilion ringgit untuk selesaikan masalah air. Kemudian bila dia pergi ke UMK, dia bagi lagi 500 juta. Betul. Jadi kalau lepas ni tak selesai juga masalah air di Kelantan ni, saya tak tahu kata apa lah. Ya, pokoknya apa ni, kita kena terima bukan saja kemurahan hati, tapi sifat kita rasakan bahawa dia besar hati, dia berfikiran besar, bukan fikiran kecil. Kelantan walaupun berjiwa besar, berjiwa besar. Bahawa ini soal rakyat, bukan soal negeri Kelantan, negeri PAS, negeri BN, negeri Bersatu ataupun negeri PH. Ini adalah rakyat. Dia Perdana Menteri Malaysia, maka ini adalah rakyat Malaysia. Tapi kalau kita tengok waktu Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri, dia tak buat macam ni. Tak ada pula dia bagi kan? Tak ada. Waktu, tapi sembang dia ada bagi sembang. Sembang ada. Waktu dia letakkan baru ni Menteri Air tu daripada parti PAS. Oh ya, tak ada juga kan. Patutnya selesai dah. Tapi peluang yang ada tu, tak ada pula dia fikir nak menyelesaikan masalah air Kelantan. Nak bawa 1 bilion, 1 bilion yang dia fikir nak buat tambatan banjir. Itu pun ada isu Datuk Seri. Sebab bila projek tambatan banjir yang diberikan secara direct nego oleh Tuan Brand Ton Man, kemudian bila zaman Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, dia renegotiate balik. Baru renegotiate, berbincang. Beliau telah berjaya menyelamatkan 1.8 bilion ringgit. Duit tu yang dikembalikan kepada Kelantan. Ini yang ramai tak sedar. So Datuk Seri, saya nak tanya satu lagi lah pasal negeri Terengganu ni lah. Ada orang kata ada peluang untuk BN dapat negeri Terengganu ni. Kalau nak ikutkan dari segi logik akal, Menteri Besar Terengganu ni, masa orang berhadapan dengan banjir, saya kagum dengan Datuk Seri ni. Setiap tahun bila Kemaman nak berhadapan dengan banjir, Datuk Seri ada SOP jelas tentang banjir ni. Boleh cerita sikit tak tentang banjir, apa yang Datuk Seri dah buat dulu di Kemaman? Aduh, ni cerita lama lah. Cerita lama, tapi orang kena ingat jasa Datuk Seri dulu, apa yang kita buat sebelum berlaku banjir, persiapan-persiapan yang dah dibuat lebih awal. Tetapi kalau dibandingkan dengan Menteri Besar Auckland ni, time orang masuk banjir, time tu dia dah pasal orang dah pergi pindah ke pusat penempatan banjir tu dah berlaku, dia boleh bercuti kat Auckland. Saya susahlah nak bandingkan saya dengan Menteri Besar. Saya dulu ingat masa zaman Datuk Najib, saya bukan tak ambil cuti. Saya bukan tak ambil cuti. Tapi saya ambil cuti tu yang waktu yang pelik-pelik. Bukan 7 tahun lah. Bulan 6. Dia tanya kenapa ya sekali tu bulan puasa. Saya saja ambil, bukan pergi jauh pun. Saja pergi ambil cuti. Dia kata apa bulan puasa ambil? Saya kata saya tak boleh macam orang lain. Sebab orang lain suka ambil cuti hujung tahun. Parlimen dah selesai, dah tak ada apa, selepas bulan 12, waktu itu waktu tak ada Christmas, tahun baru, cuti, banyak nak pergi London, nak pergi New Zealand, pergi Australia dan sebagainya. Itu masa orang pergi. Saya kata saya tak boleh, Kemaman ni hujung tahun tu banjir. Selalu banjir. Jadi sebenarnya bukan Kemaman sajalah, Pahang, Terengganu dan sebagainya, tempat-tempat yang kita kena bersedia. Sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, kita menganggap ini adalah merupakan tanggungjawab, kerana kita tahu tak perlu ada satu kebolehan, kemahiran sains yang luar biasa. Saya bukan saintis, tapi saya belajar pada sekolah. Dia katakan musim banjir start pada bulan November sampai bulan Mac. Itu kena jaga-jaga. November sampai bulan Mac. Sains pula kata kalau hujan turun banyak, kalau air pasang, bersedialah. Jadi jadual tu, jadual hujan ni susah nak kira.
Tetapi jadual air pasang ni memang kita boleh kira untuk bulan depan, tahun depan pun kita boleh kira. Kerana diikut bulan, ikut bulan tu kita boleh agak bila air pasang. Jadi ini antara perkara yang sentiasa kita jaga, dan kita suruh orang kampung sebagainya jaga. Jadi persiapan kita belajar daripada Jepun dulu. Yang terbaiknya bukan pindah, tetapi bukan ada sediakan bot yang walaupun kita ada sediakan, tapi kita selalu ajar dia orang berpindah sebelum air naik. Jadi berpindah sebelum air naik, selalunya orang tak nak pindah. Orang nak tunggu sampai yang tak boleh teruk sangat baru nak pindah. Tetapi kalau kita katakan jangan bimbang, tempat perpindahan anda itu adalah tempat yang seronok. Kalau saya ingat zaman saya dulu, kita sediakan 72 tempat perpindahan. Sebab PPS Pusat Perpindahan Sementara, selalu saya dalam pemikiran kita pergi maksimum. Kalau sini banjir, sini banjir, sini banjir, mungkin sampai 40,000 orang. Ini pernah berlaku 32,000 orang tahun 2013 2014 pada waktu itu. Itu saya katakan kita kena bersedia sampai 40,000 orang. Artinya ada 72 tempat perpindahan yang selesa. Ada tempat mainan kanak-kanak, ada tempat solat berjemaah, ada tempat orang mengajar, masak, sampai saya buat perjanjian dengan hotel di sana. Kalau setengah tu dia ada kemampuan sikit, kalau dia nak duduk hotel, duduklah. Dia masih boleh claim tuntutan bencana sebagainya, kerana itu lebih baik. Kerana dia tidak menyusahkan ataupun tidak dia tak ganggu PPS, tidak ganggu PPS, berebut tempat mandi, tempat buang air dan sebagainya. Tapi kita akui dan sentiasa di tempat tu disediakan kemudahan. Kalaulah 2 minggu supply tak sampai misalnya, insyaAllah barang ada. Setiap PPS kalau lebih pada 1,000 orang, klinik 24 jam. Kalau kurang, ada doktor yang ronda. Ada tempat yang kalau kita dah buat perkiraan, sekiranya tempat ini akan berlaku sekatan kerana air naik, kemungkinan tak di sana nanti ibu-ibu nak mengandung tak boleh pergi hospital. Sebab macam musim tengkujuh boleh kita jangka, melahirkan anak boleh jangka. Dia sebab dia orang dah daftar 9 bulan 10, dia dah daftar dah 9 bulan dah agak bulan berapa kita pindahkan. Ada tempat istimewa untuk dia orang. Jadi menguruskan bencana ini sebenarnya kita latih petugas kita dengan hati yang rela, seronok untuk membantu. Dan kita tidak boleh biarkan dia orang saja yang buat kerja, tapi kita tempat lain. Jadi ini pemikiran yang sentiasa kita ada. Baru ni dah ada SOP standard SOP. setiap tahun. Baru ni ada isu kemalangan tak jauh. Saya tanya masa saya dulu kita ada sediakan kamera CCTV di kawasan hulu sungai sebagai early warning system untuk beritahu pada orang kalau kepala air lah. Ini bukan musim banjir ni. Kalau jambatan tu airnya naik berapa, yang bawah tu kena sedia. Saya tanya polis ada lagi tak? Dia kata masih ada lagi. Jadi ini antara, kerana kita dah buat SOP, antara perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian. Banyak cerita lah saya rasa. Banyak cerita. Ini zaman. Tetapi cerita yang paling menyayat hati ni, walaupun dah tahu orang dah masuk pusat PPS, tergamak dia pergi bercuti ke honeymoon kan. Saya monitor dan bila saya monitor tu, saya tengok lepas 7 hari tu dia tukar daripada SUV besar tu, dia tukar. Saya ingat dia pulangkan balik kereta tu, dia nak balik cepat. Rupanya dia ambil Porsche Cayenne, dia sambung sampai 9 hari genap. Baru dia balik. Lepas tu balik dia macam tak ada rasa bersalah. Rasa-rasanya orang Terengganu ni masih lagi ke nak mengundi PAS di Terengganu ni dalam keadaan menteri besar dia ni, dengan baru-baru ni terpalit pula dengan isu penjualan tanah. Saya rasa yang tadi tu Melayu mudah lupa. Yang tadi maknanya apa yang Mahathir cakap tu betul lah. Melayu mudah lupa. Jangan bimbang kita Melayu mudah lupa. Kita boleh buat, tak lama orang lupa. Betul. Yang orang buat baik pun tak lama orang lupa lah dia. Kita main isu baru, buat fitnah sikit, orang lupa kebaikan dia. Itu pun akan berlaku.
Tapi saya rasa yang isu tanah ini adalah satu perkara yang serius. Apabila penjualan tanah yang sepatutnya nilainya berapa, 29 juta tapi diberikan kepada persatuan. Mula-mula zaman jadi Kod Insaf. Ya. Lepas tu BN beli balik 6.7. Ya, itu saya rasa tak boleh. Sebab saya cakap begini, saya teringat bila orang tanya sejarah bangunan UMNO tu. Ini kita melirik lah ni sikit. Sejarah UMNO di PWTC tu. Saya belajar sikit sejarah dia. Asalnya apabila pada waktu Tun Hussein On menjadi Perdana Menteri dan dia Presiden UMNO, dia bercakap bahawa UMNO perlukan satu bangunan, satu bangunan yang ada dewan, persidangan dan sebagainya. Sebelum tu kalau persidangan UMNO selalu dibuat di Hotel Hilton lama. Dewan Nirwana ada situ. Selalu pinjam orang bergantung pada time kosong dan sebagainya. Perlu. Saya difahamkan pada waktu itu arwah Allahyarham Dato' Harun Idris. Masa tu Kuala Lumpur masih lagi dalam Selangor. Dia tawarkan sebidang tanah di tengah-tengah bandar. Saya difahamkan bangunan bank rakyat sebelah bank negara sekarang. Bayangkan itu adalah tempat yang paling sentral. Kalau itu bangunan UMNO naik memang prime pada waktu tersebut. Tetapi perkara itu dibahaskan, Tun Hussein dia tolak. Dia kata salah. Dia kata kita ambil tanah untuk kita sendiri. Masa tu takkanlah UMNO tak boleh ambil tanah kerajaan untuk sendiri. Kan UMNO yang memerdekakan negara ni, UMNO yang memberi kemajuan. Tun Hussein kata tak boleh kita ambil untuk diri kita sendiri. Sebab itu pada waktu tu dibincangkan Tun Razali sebagai yang memulakan Tengku Razali Hamzah. Dia kata ada tanah yang nak dijual kepada dia dengan harga sepatutnya ditawarkan pada dia, dan dia tawarkan kepada parti untuk buat tanah tersebut. Artinya macam mana pun UMNO kena ambil tanah, kena beli tanah. Tak boleh suka-suka walaupun kita dalam kerajaan. Walaupun kita ada beza kerajaan. kita dengan PAS ni. Itu prinsip. Padahal dia orang kata dia orang parti Islam. Itu kalau kita tanya, tapi ramai yang tak tahu tentang nak buat nak ambil sendiri tanah kerajaan. Kita kata sebab kita merentah. Takkan tak buat, bodoh lah. Kamu dah merentah tak ambil macam tu saja. Sejarah bangunan UMNO tak boleh buat macam tu kerana pemimpin-pemimpin UMNO tegas dalam soal ini dan dia tidak menganggap mudah walaupun pada waktu itu dia ada kuasa dan tak ada orang pertikaikan. Jadi itu sebab sehingga hari ni walaupun kita dah kalah menang, tapi bangunan UMNO tu tetap tersergam indah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala jaga kan. Alhamdulillah. Tapi walaupun kalau nak beritahu tanah yang Haji Hadi bagi pada Kod Insaf dengan harga RM550,000 kemudian dijual balik zaman BN perintah, kemudian bila zaman Samsuri Menteri Besar ni dia jual pada Khairunisa, iaitu NGO yang dimiliki oleh isteri dia. Satu apa pun dia tak bina apa-apa. Ya, sebab prinsipnya aku ada kuasa, aku boleh buat apa-apa saja. Ini pemikiran. Itu belum kira lagi satu tapak tapak tanah lapang 11.84 juta. Baru lagi diberikan kepada Khormat pula. Semua ada terlibat dengan pemimpin-pemimpin PAS. Jadi saya harap orang kawan-kawan di Terengganu memahami perkara ini. Kalau nak cakap bersih, diorang tak bersih mana. Kalau nak cakap kawan dia seperti orang-orang dalam Bersatu sangat bersih, sebenarnya tak bersih mana. Tapi kalau ada sedikit betulnya bersih tu, dia sapu bersih. Tapi kalau kena ingat, bandingkan apa yang dia buat banding dengan apa yang UMNO buat. Dia bangga ada jambatan baru, jambatan hebat, tapi itu UMNO yang buat. Dia bangga kalau tak silap saya. Tapi saya rasa banyak jasa dia orang juga. Saya tengok banyak juga dia orang rasmikan mesin ATM.
Terengganu banyak pembangunan kenyek, pembangunan untuk pelancongan. Kalau kita tengok semua buah tangan ataupun air tangan daripada zaman UMNO. Tapi saya tengok Terengganu ni dia panggil apa, swing state. Dia boleh pergi ke sana, dia boleh ke sini. Jadi bagi saya lah sebenarnya, Datuk Seri, Terengganu ni ada tak can orang Terengganu ni swing balik pergi ke Barisan Nasional? InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan rasa gundah gelana dengan kekalahan. Peluang tu ada. Kadang lagi sekarang kita dah bersama dengan kerajaan perpaduan. Saya rasa perlu swing lebih kurang 12-15%. InsyaAllah kita keadaan boleh berubah. Okey, Datuk Seri, ada apa-apa lagi nak disampaikan kepada kawan-kawan? Terima kasih banyak Datuk Rohman. Saya tahu laman Datuk Rohman ni laman yang popular pada rakan-rakan yang mengikuti. Saya ucapkan selamat berjuang kepada mereka yang berjuang bersama untuk melihat negara kita lebih baik, lebih aman, lebih maju. Yang paling penting sekali, kita nak melihat suatu kestabilan yang berpanjangan. Ramai orang kata penat dah. Malaysia ni asyik tukar saja kerajaan. Mungkin ini tidak tukar kerajaan persekutuan, tetapi kalau kerajaan negeri lain, kerajaan persekutuan lain, banyak perkara susah nak dibuat. Yang rugi rakyat. Saya jaga Felda. Saya jaga Felda baru ni. Tempat-tempat yang kerajaan negeri menguasai kawasan Felda, saya tanya apa dia buat. Ada yang telefon saya ada sumbangkan dewan misalnya. Dewan tu bukan kerana Dewan Felda tapi oleh kerana kurang di situ, saya carilah bajet di tempat saya dulu. Pintu dewan tu rosak pun saya kata tak boleh tanya wakil rakyat yang ada. Tak ada, dia kata. Masjid yang rosak pun dia kata ini Felda, takkan tak boleh bantu. Banyak perkara-perkara yang sepatutnya boleh dibantu oleh kerajaan negeri, mereka tak bantu. Sebab itu saya nak turun di kawasan-kawasan Felda. Kita katakan bahawa selalu saya sebut bagi Felda ada 3 perkara yang penting. 3 hubungan, iaitu peneroka, Felda itu sendiri. Sebab saya kata peneroka tanpa Felda tak ke mana. Felda yang terdiri pengurusnya, pengarahnya, pengurusinya sebagainya, kami tidak ada tanpa peneroka. Tetapi keduanya ini juga tidak akan ke mana tanpa kerajaan. Betul. Dengan kerajaan apa sekalipun, macam baru-baru ini, satu strok saja hutang yang banyak tadi boleh selesai. Satu strok saja. Masalah Kelantan boleh 33 tahun campur yang sebelum satu tu. Satu strok saja. 52 tahun lepas perintah Kelantan. Cerita dalam Felda, lampu jalan, kawasan Felda yang selesai lampu jalan. Satu strok. Datuk Seri Anwar semalam mengatakan semua lampu jalan, berapa puluh ribu semuanya akan ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Bukan saja buat lampu tu, tapi nak bayar bil pun selesailah. Tak sanggup lagi masuk kawasan ditolak, masuk kawasan setengah tempat gelap gelita sehingga jumpa orang. Kita ingat lagi banyak tempat, banyak Felda seperti di Sabah ada Felda Sahabat, terlalu pendalaman, tak ada grid elektrik yang ada di sana. Terpaksa Felda uruskan dengan menggunakan generator diesel. Semalam tak apa, kami subsidikan diesel supaya murah, kerana ianya bukan saja digunakan oleh orang Felda di situ, tapi kampung-kampung persekitaran, dan kawasan itu kawasan keselamatan. Jadi ia memudahkan urusan-urusan menjaga keselamatan orang. Jadi peneroka tanpa Felda, Felda tanpa peneroka tetap tidak akan ke mana tanpa kerajaan yang membantu. Dan kini ada kerajaan yang bersama. Jadi saya seru pada rakan-rakan, terutama peneroka, pastikan yang terlibat dalam PRN, kita pastikan kerajaan negeri seiring sejalan dengan kerajaan persekutuan. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, minta tolong share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.